Okey, salam sejahtera. So, kita warming up. So, ingat lagi apa yang kamu belajar sebelum cuti ni? Kita belajar imbangan duga ya. Lepas tu kita belajar inventory akhir. Kita buat kad inventory. Ingat lagi tak? Kita kira stok akhir. Okey. So, hari ni kita sambung kepada sukatan pembelajaran yang terakhir, iaitu merumus hubungan imbangan duga dan inventory akhir dalam penyediaan penyerta pendapatan dan penyerta kedudukan kewangan. Okey, tu jelas Kalau ada yang tak jelas boleh. Okey, so kita akan fokus bahagian buku teks hari ini, fokus pada yang ni. Okey, hubungan yang ni. Kita lihat jadual ni Okey, inventory akhir, kos jualan, untung kasar. Apa kaitannya tinggi, rendah, tinggi ni? Rendah, tinggi, rendah. Okey, so ingat balik inventory ialah barang niaga kita ya. Okey, nilai inventory akhir tidak diletakkan dalam imbangan duga. Kita tak letakkan dalam imbangan duga. Okey, kesan inventory akhir ke atas kos jualan dan untung kasar. Ini ialah kesannya. Okey, kalau inventory kita, stok kita masih banyak, okey, akan menunjukkan kos jualan. So nanti cikgu akan bagikan contoh. Okey, info di sini, jika nilai inventory akhir terlalu tinggi, ia akan menyebabkan perniagaan terikat dengan inventory. Maksudnya inventory akhir tinggi maksudnya apa? Dalam kedai kita kan, barang-barang kita masih tinggal banyak lagi, kita tak dapat jual. Okey, itu adalah nilai inventory akhir yang terlalu tinggi. Okey, nilai inventory nilai inventory awal merupakan barang niaga yang ada pada awal tempoh perakaunan. Okey, inventory awal maksudnya baki-baki yang stok-stok yang kita ada Sementara inventory akhir merupakan barang niaga yang masih ada dalam simpanan pada akhir tempoh. So kamu kena clear apa itu inventory, barang yang kamu jual. Okey, lepas tu kita akan telitikan kaedah dalam akaun perdagangan dan untung rugi bagaimana kita nak cari untung kasar. Okey, ini cuba ni kita just a guideline untuk bagaimana kita nak cari untung kasar. Okey, so hari ini anda dah sedia? Okey, saya nak kamu join yang ni. Kamu boleh scan QR code ni. Lepas tu kita akan lakukan beberapa aktiviti sepanjang presentation saya nanti. Okey, boleh kamu scan ataupun kamu perlukan link? Kamu perlukan link? Okey, kalau perlukan link saya kena cari linknya. Sekejap join kelas Okey, kalau kamu perlukan link, siapa yang baru masuk, hari ini kita akan menutup tirai untuk bab 6 Okey, kamu join, klik link ni, lepas tu join Okey, so current slide Okey, so baru seorang dah join. Okey, singin dah join. So yang belum join lagi, kamu boleh masukkan kelas kod kamu ialah 11008. Okey, ataupun handphone kamu ada QR code, kamu terus, tak payah tutup Google Meet. Okey, kamu terus ke ni, QR code ni, kamu terus scan. Okey. So saya harap tadi ada 18 orang kan, tolak saya. So ada 17 orang dapat menyertai Okey, cepat-cepat warming up. Dah cepat. Kamu ni lambat-lambat lah. Okey. So sambil-sambil tu dapat kelas kod kat atas ni 11008.
Okey, baru 8 orang. Maksudnya 8 orang saja yang ada depan skrin ke? Yang lain-lain tak dapat ke apa? Okey, kamu klik pada link tersebut. Lepas tu, kamu kelas kod kamu adalah 1108. Okey. So, hari ni kita nak pergi shopping ya. Okey. Sekarang PKP tak boleh keluar, kamu pun tak boleh keluar. So, tempat mana yang kamu shopping? Mana kamu shopping? Listen, mana kamu shopping? Singen? Okey, saya nak tanya siapa Okey, Erika? Erika di sini? Okey, buka mic kamu. Di mana kamu shopping sekarang? Erika. Kita akan buat online shopping, betul tak? Okay, listen. Kalau online shopping, tempat mana? Tak ada. Oh, tak ada shopping ah. Emak kamu lah, emak kamu ada shopping tak? Tak ada. Habis kamu beli barang kat mana? Tak boleh. Tak beli, kamu tak payah makan lah. Okay, so biasanya sekarang lah. Okay, ni cikgu Ni dua tempat yang saya shopping Lazada dengan Shopee. So adalah banyak lagi kan. Ada Taobao ada lagi apa FB Tapi dalam Facebook punya shopping tu kadang-kadang kamu kena jaga banyak yang scammer sekarang. Okay, so ni adalah dua trusted shopping online di Malaysia. Okay, so sekarang saya nak beli baju. Okay, katakan dalam Shopee saya check, saya nampak dua baju ni. Okay, dua baju ni. So kita teliti kan, sebenarnya baju ni orang yang sama betul tak? Gambar ni sama kan? Okay, satu tu tengok yang murah ni kan, dia dah cut dia punya muka. Okay, so harga dia berlainan. Okay, so dalam kalau kamu pergi tengok online shopping, kamu akan nampak benda yang sama tapi harga yang berlainan. Kenapa penjual A ni dia jual murah? Okay, kenapa penjual B ni dia jual mahal? Okay, kadang-kadang kita fikir, betul tak penjual A ni dia dapat kualiti yang baik? Okay, lepas tu apa yang kita bandingkan masa dekat shopping online ni, kita akan tengok dia punya star dekat bawah, okay? Okay, so penjual A ni ada 4 star. Okay, penjual B ni ada 4.5 star. Okay, maksudnya star ni ialah kita pembeli, lepas kita beli kita bagi review, kita bagi dia star berapa. Okay, di sini ada tunjukkan, okay, berapa bilangan orang yang membelinya. Okay, yang ni, wah, penjual A dah jual 2.9K, maksudnya 2,900 helai baju ni. Okay, sementara penjual B ni dah jual 16,700 baju ni. Okay, sekarang kamu sebagai pembeli, okay, kamu hanya tengok gambar saja. Sekarang kita online beli kan, kita tak dapat sentuh dia punya kualiti kain bagus ke tak bagus. Okay, kita hanya tengok gambar dengan review. Okay, so di sini baru 14 orang. Okay, saya nak kamu pilih penjual mana yang kamu akan pilih. Penjual A ataupun penjual B. Okay, submitkan kamu punya jawapan. Siapakah yang kamu akan pilih? Penjual A ke penjual B? Okay, ada yang pilih penjual A. Tak kisahlah, yang ni tak ada betul salah ya. Okay, tak ada betul dan salah. Kamu pilih, mana satu yang kamu akan pilih? Ada yang pilih sebab dia murah. Ada yang pilih sebab dia dapat banyak bintang. Mungkin kualitinya lebih bagus. Okey. Banyak faktor pilihan kita. So tak ada yang salah. Okey, ramai yang pilih B. Okey. Cepat-cepat. So 16 orang yang kat sini, saya harap semua bagi respon. Okey, dah lagi 5 orang. Siapa yang tak bagi respon lagi? Joey, Shuki, Fu dengan Hui Sing. Okay, bagi respon cepat. Cikgu bagi kamu masa lagi. Okay, cepat. 20 saat dari sekarang.
Okey. Saya bagi sampai 2 minit, saya close Lagi 3 orang. Empat belas, lagi 2 orang. Okey. Kenapa kamu pilih B? Kenapa kamu pilih A? Okey. Tak kisahlah. Okey. Kamu banyak duit, kamu nak pilih A. Sebab mungkin kamu nampak, oh dia banyak bintang. Okey. So, saya close submission saya. Lagi 2 orang tak nak jawab. Okey. So, tak ada betul atau salah ya yang ni. So, kita lihat di sini 10 orang memilih untuk beli B, 4 orang memilih A. Okey. So, kita lihat peniaga mana A dan B ni dia dapat keuntungan yang lebih banyak. Okey. Kita tak kisah Okey, so sekarang kamu, okey, sebelum kamu ikuti contoh ni, apa yang dalam kepala otak kamu, kamu kena abaikan kuantiti yang dia jual. Okey, kita abaikan kuantiti yang dia jual. Okey, kita refresh balik otak kita, mindset kita. Okey, kamu ikuti cikgu Okey, sekarang saya ada 2 penjual tadi penjual A dan penjual B. Sama-sama saya beli stok, okey. Saya beli baju untuk dijual. Saya letak modal saya adalah 30,000. Okey. 30,000 Dua-dua orang ni beli dengan okey. Kita keluarkan duit 30,000. Okey. Dengan pembekal siapa? Tak tahu, tapi jenis baju yang sama. Okey. Kita tak tahulah siapa yang dapat beli baju yang lebih murah lah. Okey. Tapi kita setkan belian kita adalah 30,000. Okey. Jualan bersih, maksudnya jualan. Jualan saya dalam tempoh 1 bulan, okey, adalah sama. A dapat, okey, dapat 50,000. B pun dapat jualan bersih 50,000. Okey? Boleh Tadi saya dah keluarkan duit 30,000. Sekarang saya jual, saya dapat 50,000. Okey. Sekarang saya nak cari saya punya inventory akhir. Okey. So, dalam tempoh akhir bulan, okey, katakan akhir bulan 3. Saya buat inventory berkala ya. Okey, sampai bulan 3, Januari sampai bulan 3, saya check stok saya. Penjual A, okey, dia check stok dia masih tinggal 16,000. Okey, tadi dia dah jual banyak-banyak baju kan. Okey, sekarang baju dia dah tinggal sikit lah. Okey, so dia tinggal 16,000 saja. Okey, manakala untuk penjual B, dia ada berapa ribu kat sini? 20,000. Okey, so macam mana saya nak tahu berapakah kos yang saya dah beli? Boleh tak siapa beritahu saya? Kos yang dia dah keluarkan. Okey, kos yang dia dah keluarkan. Okey, saya ambil 30,000 tadi. Okey, kos jualan Bagaimana saya nak kira kos jualan? Okey, kos jualan adalah saya dah keluar 30,000 tadi kan. Ini barang yang saya tinggal, betul tak? Okey, saya ambil 30, saya tolakkan dengan 16. So, sekarang kos jualan saya adalah 14,000 untuk A, 10,000 untuk B. Boleh tak faham setakat ni? Okey, so yang mana pen saya? So yang ni ialah barang niaga. Barang niaga yang kita dah jual yang kita ada dalam kedai. Barang niaga yang tinggal. Okey, yang tinggal dalam kedai yang tinggal di kedai Okey. Okey, kos jualan ni maksudnya kita dah jual. Okey, kita dah jual pada orang. Okey, tapi kita ambil dia punya kos. Kos yang kita dah jual. Okey, boleh setakat ni? Sekarang saya nak cari untung kasarnya. Okey, yang kita tahu kita dah dapat berapa? 50,000.
Okey. Bagaimana kamu nak cari untung kasar kamu? Untung kasar kamu ialah kamu perlu ambil 50,000. Okey. Contohnya untuk penjual A ni kamu kena ambil first ialah 50,000 tolak dengan kos jualan. Sebab kamu dah jual kan? Kamu kena tolakkan dengan kos yang kamu dah jual. Okey. Kamu perlu tambah dengan inventory akhir. Ni yang kamu ada sekarang. Okey. Inventory akhir. So, untung kasar kamu sekarang adalah 52,000. Okey. So, kita lihat yang ni kalau kita bandingkan inventory akhir ni ialah rendah betul. Okey, kos jualan dia tinggi. So, untung dia, okey, nanti kita bandingkan Okey. So, sekarang untuk penjual B pula, kita ambil 50,000. Okey. Tolak dengan kos jualan. Kita tambah dengan inventory akhir kita 20,000. So, berapa? Boleh kira kan? 60,000. Ya, betul. So, tengok siapa yang lebih untung. Okey. Siapa yang lebih untung? Penjual B. Okey, B lebih untung Okey, tengok walaupun dia tinggal stok dia tinggi. Okey. Kos jualan dia rendah tapi dia punya untung kasar dia tinggi. Okey. Boleh? Daripada contoh yang cikgu bagi ni. So, yang ni, contoh yang ni dia mesti kita ambil dia punya belian sama, jualan yang kita dapat sama, baru kita boleh buat bandingan. Okay. So, selain pada ni, kita boleh buat tak kisah penjual A, penjual B. Kita boleh buat item A, item B. Maksudnya, yang ni saya jual baju A, ni jual baju B, jenis B. So, kita bandingkan yang mana baju yang lebih kita dapat untung pun boleh juga. Okay. Maksudnya kamu beli 2 jenis barang. Okay. Ataupun 3 jenis barang, kamu boleh kira untung kasar kamu yang mana satu lebih menguntungkan. So next time untuk next order, kamu akan pilih benda yang kamu dapat untung lebih banyak. Okay? So boleh tak? Hari ini saya bincangkan ni saja. Okay, so kita lihat dalam buku teks Okay, so dalam buku teks, ini adalah muka surat tengok kat sana Okay, so kat sini betul kan? Jualan dia sama. Okay, jualan bersih dia sama. Okay, inventory awal dia pun sama. Kita anggap dia sama. So maksudnya belian bersih dia sama. Okay, kita abaikan yang pulangan belian semua Kita lihat yang kat sini. Okay, so di sini dia punya belian ni dia sama. Okay, kalau inventory apa? Tengok kalau dua-dua ni inventory rendah. Di sebelah sini inventory tinggi. Okay, so bila kita tolakkan, kita akan dapat kos jualan yang tinggi. Lepas tu untung kasar yang rendah. Okay, so kamu just ingat dia mula dengan inventory, kos jualan, untung kasar. Rendah, tinggi, rendah. Okay, lepas tu yang ni tinggi, rendah, tinggi. Okay, bila inventory akhir tinggi, untung kasar kamu tinggi, kesimpulannya. Inventory akhir rendah, untung kasar kamu rendah. Okay? Boleh Okay. So sekarang kita cuba lihat yang ni, soalan ni. Apakah bukti yang boleh dihitung setelah mengetahui maklumat inventory akhir? Okay, so apa kaitan dengan inventory akhir tadi kita? Okay, bila kita dah tahu inventory akhir, apa yang kita boleh cari? Satu, kos jualan, belian bersih, jualan bersih, untung kasar. Okay, untuk jawapan A, 1, 2, so kamu buat pilihan jawapan anda. Okay, 1. Okay, tadi kita dah dapat inventory akhir betul? Okay, bagaimana kita nak dapatkan untung kasar ni? Setelah kita dapat inventory akhir, apa yang kita dapat cari? Kita dapat cari apa? Apa yang saling berkaitan? Okay, buat pilihan kamu. 1,
A ialah 1 dan 2, B ialah option yang kedua ialah 1 dan 4, option ketiga ialah 2 dan 3, option yang keempat ialah 3 dan 4. Kamu boleh lihat balik buku kamu. Okey, baru 7 orang respon. Ada lagi tak? Saya bagi lagi 30 saat. Okey, ingat balik bagaimana cikgu dapatkan untung kasar saya tadi. Apa kaitan? Dalam jadual tadi ada apa? Dalam jadual tadi ada inventory akhir. Apa lagi? Apa yang cikgu mention? Tinggi, rendah, tinggi. Rendah, tinggi, rendah. Apa 3 sekawan ni? Saya tak nampak jawapan lagi. Kenapa semua jawab A ni? Betul ke? Okey, saya close submission dah lama. Okey, jawapan yang betul adalah jawapannya B. Okey, 1 dan 4. Kan tadi cikgu katakan, kalau inventory akhir tinggi, apa? Kos jualan rendah, untung kasar tinggi. Ini adalah 3 sekawan ya. Inventory, okey, inventory akhir ada kaitan dengan rapat dengan kos jualan dengan untung kasar. Okey, tak apa, cuba lagi Okey, sekejap Okey. So yang lain-lain tak jawab ni kenapa? Okey. Soalan yang kedua. Okey. Apakah kesan nilai inventory akhir yang tinggi kepada untung kasar? Apakah kesan nilai inventory akhir kepada untung kasar? Okey, 3 orang. Cepat yang lain. Cepat klik jawapan anda. Cikgu bagi seminit. Lagi 30 saat. Satu minit Apakah kesan inventory akhir yang tinggi? Kalau tinggi, untung kasar apa? Okey, tinggal 5 saat. 4, 3, 2, 1. Okey, jawapan yang betul adalah jawapan B. Okey, dia akan mendapat nilai yang tinggi. Tahniah kepada 12 orang ni. Okey, so sekarang ialah buku kerja kamu. Okey, keluarkan buku kerja kamu. Kamu lihat soalan di muka surat. Okey, kamu buka muka surat imbangan duga ialah pada muka surat berapa? Dah sedia? Cikgu dah tertutup. Kita jumpa. Okey, bab imbangan duga Bab imbangan duga muka surat 83. Okey, saya rasa hari tu kita dah bincang, dah selesai. Okey, ni jawapan nanti saya akan letak dalam kamu punya Telegram dengan Google Classroom So ini ialah soalan yang keempat yang kamu kena lengkapkan. Saya nak kamu semak jawapan. Minta maaf kamu perlu hantar untuk tunjukkan bukti kamu dah siap. Tapi terlalu banyak muka surat, cikgu rasa macam susah nak tanda, secara dalam skrin. So kamu boleh semak semula kamu punya jawapan. Kalau salah kamu betulkan lepas dah buat tu kamu screenshot, lepas tu kamu snapshot.
Okey, bagi cikgu Ini soalan 5. Okey, so saya nak kamu hari tu saya bagi tugasan untuk soalan 6 kan. Kamu semak soalan 6 ni. Okey, saya rasa tak ada orang lagi yang menghantarnya. Okey, lepas tu kamu ada practice formative SPM kertas 1. Okey, ada 18 soalan. 18 soalan ni nanti saya akan masukkan dalam Google Form. Kamu isikan jawapan kamu. Okey, tugasan kamu hari ini ialah kamu semak jawapan kamu. Okey, lengkapkan buku kerja. Lepas tu kamu buat practice formative SPM kertas 1 ni dalam Google Form. Okey, untuk yang soalan 2 hari tu ni pun kita dah bincang. Okey, soalan kebat yang kita tak bincang lagi. So ini contoh jawapan untuk soalan fokus kebat Kamu boleh cuba buat, lepas tu kamu semak jawapan. Okey, yang last kali ialah soalan 2. Okey. Soalan 2 ni ialah clone SPM soalan kat bawah ni. Okey. Ni ialah soalan clone SPM pada 2019 Okey, bagaimana kita nak kira inventory akhir. Okey. Kira inventory akhir, kita kena kira unit yang tinggal darab dengan harga kosnya. Okey. So, untuk hari ini setakat ni saja. So, terima kasih. So, kamu faham tak apa yang kamu belajar hari ini? Boleh? Boleh. Okey ya. Okey. So, cikgu snapshot sekejap Okey. So, nanti kamu rujuk PDF yang saya bagi dalam Telegram, lepas tu lengkapkan kamu punya buku kerja. Okey. Lepas tu yang nota-nota tu, soalan-soalan tu kamu boleh buat dalam test pad. Okey. Kalau tak ada masalah, kamu boleh teruskan tugasan kamu Lagi setengah jam kan? Okey. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Tak faham boleh tanya ya.